Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okeylah. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aku tak nak tinggalkan dia. Tolonglah. Aku terlalu sayang dia. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, takdir Allah menemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita akan membawa kebaikan dan akan membawa sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita mula rawatan, kita borak-boraklah, ceritakan apa mimpi-mimpi pelik yang selalu dialami, mimpi yang kerap, mimpi yang berulang, mimpi yang berepisod. Lepas tu boleh ceritakan sakit-sakit yang mengganggu diri, ibadah terganggu ke tidak. Tiga benda itulah, mimpi, sakit yang dialami dan juga ibadah tu susah ke, terganggu ke tidak. Okey, mula pada awak. Pegang. Assalamualaikum. Okey, mimpi yang saya pernah alami bila mimpi tu dari tempat yang tinggi, tu saya macam nak jatuh. Itu mimpi yang paling saya macam paling yang luar biasa lah. Kerap lah. Tak kerap tapi jarang ada kadang-kadang ada. Lepas tu saya pernah bila tertidur ada orang kejut. Padahal masa tu pagi. Itulah saja yang orang cakap benda yang tak benar dijangka lah. Itu je lah. Ada sakit-sakit tak? Sakit rasanya lengur-lengur je lah. Yang selain tu dah tak ada kot. Ibadah, solat okey? Buat masa ni sebelum tu ada pernah rasa macam ada pernah diganggu jugalah. Tapi buat masa ni tak ada lagi lah. Ya, adik. Okay, Assalamualaikum. Saya pernah mimpi yang macam tiba-tiba ada orang kejut. Secara tiba-tiba. Mimpi yang sama ni. Okey, Tapi lagi, kalau ibadah tak terganggu lah. Ada Cuma yang sakit-sakit tu je. tak? Tak ada. Tak. Okey. Assalamualaikum. Saya pernah mimpi lepas kat rumah ni. Lepas ada mak saya panggil kawan mak saya suruh datang untuk pagar rumah. Lepas tu malam tu saya ada mimpi macam ada satu benda. Marah. Hah? Benda tu marah ke macam mana? Macam tu. Okay. Ada sakit-sakit? Tak ada. Ada pernah tak bangun ada lebam dekat peha dengan betis? Tak ada. Awak? Tak ada. Okey, Akak? Okay. Assalamualaikum. Saya pernah mimpi dukung budak budak kecil dia warna hitam. Lepas tu kerap sakit kepala. Lepas tu belakang saya tengkuk belakang ni memang bahu kiri dan kanan memang keras. And then kalau macam solat okey, cuma macam kadang-kadang rasa macam debar-debar. Lepas tu kerap lebam-lebam dekat kaki, dekat peha, kat tangan pun ada. Sekarang ada rasa berdebar, rasa takut tak? Macam bila tadi kan dekat bawah on the way kan. Dah mula rasa tak resah semualah. Sebelum ni pernah buat rawatan? Pernah. Kerasukan ke tidak? Saya kerasukan. Okey. Abang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikutkan
untuk mimpi yang saya alami ni, pada saya mainan tidur lah. Pada saya tak apa penting untuk saya ceritakan. Tapi kalau yang bab saya dikhianati oleh seseorang tu, saya dah dialami, dah mengalami sekarang ni. Dan ikutkan masih lagi kata orang tu merasailah dia punya kesakitan dia, cuma dia tak keterlaluan sampai kritikal. Lepas tu kalau yang untuk sampai ke ibadah tu, lutut saya selalunya dia ada masalah lah bila bangun, bila duduk kan, dia akan kata orang tu dia kena dia kena slow. Maknanya kalau dalam keadaan kita tiba je dia akan rasa sakit. Itu je lah. Terima kasih. Okey, saya ceritakan. Gangguan jin ni kebiasaan datang dari beberapa jalan lah. Yang pertama, daripada jin keturunan. Biasanya jin keturunan ni kalau kata kena pada keluarga akan mengalami simptom yang lebih kurang, sakit yang lebih kurang, mimpi yang lebih kurang. Itu biasanya berkait dengan gangguan jin keturunan. Kenapa mereka menjaga? Sebenarnya pada dasarnya diambil keturunan kita untuk menjaga, melindungi dan membantu. Dan bila zaman ke zaman, tahun ke tahun, sampai kita tak nak mereka, kita tak jaga mereka, tak memberikan upah-upah kepada mereka. That's why lah mereka mengganggu keturunan-keturunan ni, memberikan sakit, menunjukkan diri, lepas tu memecah belahkan, jadi panas dengan suami, dengan keluarga, adik-beradik selalu bergaduh. Jadi mereka ni protes sebab tak diberi makan lah, ataupun tak diberi upah. Macam dulu-dulu, ini sedikit ilmu lah. Dulu-dulu kalau kita pernah perasan, penonton pun pernah perasan, kalau dia nak buat apa-apa kenduri ataupun apa-apa saja, dia akan asingkan satu pinggan. Sama ada dia letak di atas bumbung rumah, sama ada diletakkan di belakang rumah, di hutan, ataupun dihanyutkan di dalam sungai ataupun air. Jadi itu cara-cara orang dahulu sebenarnya. Memang kita tahu di dalam Islam memang salah mengambil jin sebagai penjaga, pelindung dan pembantu. Tapi kaedah tu majoriti orang-orang di tanah Melayu ni menggunakan zaman dulu kala. Berkemungkinan kaedah tu sesuai zaman tu sebab banyak sangat orang ambil. Kerana sistem security di Malaysia, polis askar kurang dengan penjajah yang sangat banyak, perang sana sini. Jadi mungkinlah kaedah tu sesuai. Dan bila berganti tahun ke tahun, jadi kita pun dah ada Al-Qurannya, ada terjemahannya, ada tafsir yang buatkan kita faham Al-Quran. Jadi kita perlu keluarlah pada meminta jin ni menolong kita, membantu dan menjaga kita. Pasal apa? Sebenarnya Allah tu sangat hebat untuk menjaga semua makhluk ni. Kita tak perlukan sesiapa pun jaga kita, melainkan Allah boleh menjaga kita. Yang kedua, jin datang daripada khianat manusia. Manusia yang menghantar sihir-sihir kepada kita. Ataupun manusia tu dia ada saka, dalam keadaan dia tak tahu, dia bergaduh dengan kita. Bila dia menyumpah kita, saka dia automatik pergi menyakiti kita dalam keadaan dia tak tahu. Dan bila dirawat, kerasukan, jin tu mengatakan, oh ini sekian buat, sedangkan dia tak tahu. Itu sebab dalam erti kata walaupun ada petunjuk benda tu khianat manusia, kita seboleh-bolehnya kita jangan tuduh dan fitnah orang. Kita jangan tuduh lah. Maksudnya walaupun Allah bagi petunjuk yang sangat tepat pun, kita ikhlaskan hati, kita maafkan semua orang, insyaAllah. Yang ketiga datang daripada jin-jin liar yang jatuh cinta dan suka pada kita, ataupun jin-jin liar yang sebelum ni memang duduk kat rumah kita. Bila kita pagar rumah ke apa ke, macam mimpi adik ni lah, dia marah apa semua. Jin liar ni maksudnya mereka ni memang berkongsi alam dengan kita. Sebenarnya diorang duduk di alam diorang, kita duduk di alam kita. Tapi mereka merasakan, oh ini rumah aku, sedangkan kita beli rumah, kita yang bayar. Jadi ada jenis-jenis jin yang tamak haloba lah, menganggap alam kita ni adalah alam mereka. Yang keempat datang daripada ilmu-ilmu ataupun apa-apa sahaja jampi serapah yang kita amalkan yang ada kaitannya dengan jin. Yang kelima datang daripada barang-barang pusaka lama, barang mistik. Biasanya tak salah kita nak kumpul barang-barang mistik sebagai hobi.
Tapi jangan sampai kita percaya bahawa benda tu boleh menjaga, boleh memberikan rezeki, boleh itu, boleh ini. Di dalam keadaan kita percaya benda-benda tu boleh bagikan manfaat, ketika itulah adanya jin-jin yang akan menyesatkan kita. Jin ni dia sentiasa nampak apa yang kita buat dan kita tak nampak apa, kita tak nampak dia. Jadi contoh macam kita beli satu cincin yang batu dia sangat cantik, kita terpersona sangat dengan batu tu, walaupun batu tu kosong, jin-jin kelingking, oh dia ni terpersona dengan batu ni, aku masuk dalam mimpi. Di situlah mereka akan sesatkan kita. Saya tahu di alam Melayu ni, orang Melayu ni memang suka barang-barang mistik ni. Jadi digunakan dan diambil manfaat untuk menyesatkan manusia dengan cara yang sebegitu. Jadi ketika rawatan nanti, kalau diri tidak ada gangguan ketika ini, maka tidak akan ada apa-apa rasa pada tubuh lah. Tak ada tindak balas, rasa biasa je. Kalau gangguan tu 50% ke bawah, maka akan ada rasa tindak balas tubuh. Yang pertama, rasa berdebar, rasa takut, rasa menggigil, rasa ditikam, rasa panas, rasa resah, sakit di anggota-anggota tertentu, ada merasa benda yang bergerak bawah kulit, ada tindak balas lah pada tubuh. Kalau gangguan ni 50% ke atas, maka diri akan dikendali dan kita akan kerasukan. Jadi apapun kita yang ada ni, mudah-mudahan sesama kita berdoa dalam hati supaya Allah mudahkan urusan kita dan supaya usaha kita malam ni mendapatkan jalan keluar sepenuhnya daripada Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, ikut saya baca. Ini dipanggil sumpah pemutus perjanjian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku berlepas diri dari segala perjanjian dengan jin, dengan sihir yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, yang aku terima secara rela ataupun secara paksa, yang aku terima secara sedar ataupun di dalam mimpi. Hancurkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah segala perjanjian-perjanjian itu. Berikanlah aku jalan keluar, berikanlah aku kesembuhan, berikanlah aku perlindungan. Haramkanlah tubuhku dari diduduki jin dan sihir. Ampuni dosaku dan terimalah taubatku. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masing-masing boleh tutup mata. Dalam hati ingat Allah banyak-banyak, jangan ingat benda lain. Mudah-mudahan ingatan kita yang berapa minit kepada Allah Ta'ala ni menjadi satu sebab kita dapat masuk syurga Allah. Zikir menggunakan hati, Allah, Allah, serahkan diri pada Allah. Kalau ada tindak balas, rasa yang amat sakit, bagi tahu saya, serahkan diri pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله العلي العظيم. بسم الله الغفور الشكور. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. التحيات السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله.
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku merawat rohani dan jasmani ini, ya Allah. Jika ada jin dan sihir dalam tubuh mereka, zahirkanlah, hancurkanlah, leburkanlah, musnahkanlah, ya Allah. Berikanlah jalan keluar, la hawla wa la quwwata illa billah. Berikanlah kesembuhan, la hawla wa la quwwata. Berikanlah perlindungan, la hawla wa la quwwata illa billah. Permudahkanlah urusanku, ya Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi yassir wa la tu'assir bika min khair ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ya Allah ya Tuhanku, jika dalam tubuh mereka ada jin, zahirkan ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله. Ya ma'syaral jin, zahir dengan izin Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Zahir kamu ya ma'syarul jin. Allah 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 Allah. Bismillah. La ilaha illallah Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu wa la ya'uduhu hifdhuhuma Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kenapa kamu ganggu keluarga ini? Kau gila, kau buat aku Kenapa kau ganggu keluarga ini? Aku sedih. Ya Allah, kunci dia daripada keluarga. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa kamu ganggu dia? Kenapa ganggu keluarga ni? Sedih kenapa? Janganlah jerit-jerit, tak pekak. Cakap dulu. Kenapa? Sebab kau kacau aku. Ha? Mana-mana jin yang kacau manusia, aku akan kacau hidup dia. Kau kacau, kau jahat. Aku jahat ke kau jahat? Kau jahat. Kau kacau aku. Dari mana asal usul kamu? Hutan belantara. Hutan belantara. Kenapa ikut dia? Aku suka dia, aku sayang dia. Hutan mana? Hutan timur. Akak ada masuk hutan ke bang? Tak ada. Jangan tipu Mana sebenarnya kamu datang? Apa agama kamu? Islam. Benar? Benar. Syahadah. Syahadah. Syahadah lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maksudnya? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tu je? Kacau aku. Tu je? Syahadah kamu itu saja? Kamu hanya berpegang Islam separuh jalan. Kamu hanya beriman kepada Allah, tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kamu terkesan dengan ayat-ayat Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله Sakit. Weh, sakit lah. Ini dipanggil selawat ke atas Nabi. Kamu mengaku Islam, tapi kamu tidak beriman kepada Nabi. Kamu kufur kepada Nabi SAW. Mana datangnya Islam jika tidak dibawa oleh baginda Rasulullah SAW? Bertaubatlah kepada Allah. Putuskan segala gangguan pada jasad ini. Pergi daripada keluarga ini. Aku sayang dia. Tolong. Aku sayang dia. Dia dah ada suami. Aku sayang dia. Aku tak nak pergi. Aku bagi kamu 3 pilihan. Yang pertama, kamu pergi. Putuskan segala perhubungan dengan dia. Dan jangan lagi kembali. Tapi macam mana aku sayang dia? Jin banyak kat hutan tu. Lawa-lawa lagi. Dia pun lawa tau. Aku sayang dia. Tolong. Dia dah ada suami. Kalau aku kacau isteri kamu, kamu marah ke tidak? Ha? Aku kacau isteri kamu, kamu marah ke tidak? Marah. Kenapa kamu kacau isteri orang? Sebab dia cantik. Aku sayang dia. Yang kedua, kamu bertaubat betul-betul, masuk Islam betul-betul, tinggalkan jasad ini. Yang ketiga, aku sembelih kepala kamu. Kalau kamu Tak nak tinggalkan dia. Tolonglah. Aku terlalu sayang dia. Tolong. Janganlah sikit-sikit, tak peka. Alamak. Syahid tak tinggal aku ni. Tolong, aku sayang dia. Jangan tinggalkan aku. Berapa lama dah kamu dengan dia? 2 tahun. Kamu nak kat dia, tapi dia tak nak kat kamu. Tu sebab dia panggil aku datang untuk buang kamu. Tapi aku suka dia. Aku sayang dia. Buat apa cinta tepuk sebelah tangan? Tak kisahlah. Tapi aku nak dia. Aku sayang dia. Takkan dapat. Tolonglah. InsyaAllah. Tolonglah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah.
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sakitlah, tolonglah. Kau jangan pisahkan aku dengan dia. Tolonglah, aku sayang dia. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah dan menyembah pada Allah. Kamu telah melakukan sihir. Kamu beriman pada Allah, tapi kamu melanggar perintah Allah. Bangsa jin diciptakan untuk jin, manusia diciptakan untuk manusia. Ada sebab kenapa Allah pisahkan alam jin dan alam manusia. Kerana kalian diciptakan untuk bangsa kalian dan kami dicipta untuk kami. Dan kamu telah melanggar satu hukuman berat, mengganggu isteri orang. Adakah itu yang Islam yang kamu belajar? Adakah itu Islam yang kamu pegang? Tak. Bertaubatlah pada Allah, kembali pada Allah, kembali pada Rasulullah. Maka Allah akan memuliakan kamu. Allah akan hapuskan segala dosa-dosa kamu. Walaupun anak Adam datang dengan segunung bumi, segunung dosa, bila dia bertaubat pada Allah, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya. Walaupun jin datang dengan segunung dosa, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya. Dengan Islam hanya pada nama. Dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 6, Allah ada melarang manusia meminta pertolongan, bantuan dan perlindungan jin. Dan Allah melarang jin berhubung kait dengan manusia. Kamu telah melanggar perintah Allah. Macam mana kamu kata kamu beriman pada Allah? Tapi aku nak kahwin dengan dia. Kamu bertaubat, aku pindahkan kamu tempat yang ada banyak jin cantik-cantik.
Kahwinlah dengan jin. Tapi dia cantik. Aku sayang dia. Dia dah ada suami, anak-anak dia pun dah besar dah. Suami dia lantak dia lah. Tak boleh Aku macam tu. suka dia. Tak boleh lah macam tu. Suami dia tak sayang dia. Biarlah aku sayang dia. Kamu mana tahu, mana pandai buat fitnah. Tak baik buat fitnah tau. Islam tapi buat fitnah. Ya, suami dia tak sayang dia. Aku tengok suami dia tak sayang dia. Tapi aku sayang dia. Aku betul-betul cinta dia. Aku nak kahwin dengan dia. Tolonglah. Kahwin tak dapat juga. Jangan pisahkan aku dengan dia. Tolonglah. Itu 3 je. Pergi, putuskan segala gangguan. Yang kedua, betul-betul masuk Islam, bertaubat. Pergi. Yang ketiga, aku bunuh kamu. Aku tak nak mati. Aku nak hidup dengan dia. Cinta bertepuk sebelah tangan. Buat apa? Dia tak nak pun kamu. Tak apalah dia tak nak aku. Tapi aku sayang dia. Tak boleh macam tu. Rugi lah. Tolonglah. Rugilah mencintai yang tak pasti. Cik. Cik. Nanti aku nak kahwin dengan siapa pula? Kahwin dengan jin lah. Tak mahu. Jin dicipta untuk jin. Jin tak cantik. Tapi dia cantik. Tipulah jin tak cantik. Tolonglah. Banyak aja jin-jin yang dah kahwin, dah ada anak-anak, ada kerabat sendiri. Macam mana pun kamu tak dapat bernikah. Lebih lagi dia isteri orang. Kamu jin, kami manusia. Ada larangan kami bernikah dengan jin. Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Guna akal kamu, guna mata kamu, guna hati kamu yang Allah kurniakan untuk melihat kebenaran. Jangan kerana cintakan makhluk kamu kufur kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kerana sayang kamu kepada makhluk Allah murka pada kamu. Fikir baik-baik. Allah kurniakan akal, fikiran, hati, mata, telinga, bukan sia-sia untuk kita lihat kebenaran. Kebenaran itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Allah hanya redha dengan agama Islam. Nak ikut Islam, ikut sepenuhnya. Walaupun susah, walaupun sulit untuk kita dapat sepenuhnya ikut, kita usaha. Dia dah ada keluarga, dia dah ada kehidupan. Kamu bina kehidupan kamu sendiri. Kamu fikir baik-baik, kenapa Allah pisahkan alam jin dan manusia? Kenapa Allah ciptakan kami berjasad, kalian berjasad tapi tidak terlihat? Kerana ada perbezaan. Kerana perbezaan itulah Allah itu menghalang dari berlakunya pertalian, perhubungan antara jin dan manusia. Bukan sia-sia Allah ciptakan jin dan bukan sia-sia Allah ciptakan manusia. Siapa yang memilih kebaikan akan dapat kebaikan. Siapa yang memilih keburukan, maka dia akan dapat keburukan. Pilihlah, pilihan di tangan kamu. Islam tidak ada paksaan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairu
إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Ya Allah, buka dada jin ini untuk menerima hidayahmu. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangan sia-siakan Islam kamu. Bertaubatlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dan Rasulullah. Allah tidak memandang dosa seseorang, tetapi Allah memandang seseorang yang berdosa lalu melakukan taubat kepada Allah. Apa yang tidak ditakdirkan menjadi milik kamu, walau apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan dapat memiliki. Apa yang ditakdirkan untuk kamu, walau pelbagai halangan yang datang, tetap akan kamu miliki. Ingat baik-baik, Allah itu yang mentakdirkan segala-galanya. Kalau aku keluar, apa yang aku dapat? Kamu dapat Islam, dapat Allah. Itulah jaminannya. Aku tak boleh jamin bulan dan bintang, kerana aku tak boleh petik bintang. Kamu dapat Allah, kamu dapat Rasulullah, dan kamu akan dapat redha dan keberkatan daripada Allah. Allah akan melimpahkan rezeki kamu, jodoh kamu yang baik. Baik aku keluar. Baik aku keluar. Bersyahadah dulu, boleh? Masuk Islam benar-benar. Tapi kau jangan kacau aku lagi. Kalau kamu mengganggu jasad ni, aku kacau lah kamu balik. Ayo, syahadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut aku baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampunkan dosaku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Selama ini aku telah mengganggu manusia ya Allah. Aku telah melakukan sihir dan dosa ya Allah. Aku telah menduakanmu ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan aku lagi setelah engkau memberikan hidayah pada aku. Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. La haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Alhamdulillah, Islam betul lah kamu. Ingat, kamu boleh tipu aku, tapi kamu tidak boleh menipu Allah Subhanahu wa taala. Kuberikan nama kamu Zamarun. Kamu telah Islam dengan benar. Jangan lagi melakukan sihir, jangan lagi melanggar perintah Allah, bercinta dengan manusia. Faham? Faham. Ikut aku baca sumpah pemutus.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dan Rasulnya, Dengan nama Allah dan Rasulnya, aku memutuskan aku memutuskan segala pertalian, segala pertalian, segala hubungan, segala hubungan, segala sihir, segala sihir, segala gangguan segala gangguan kepada jasad ini, kepada jasad ini, keluarganya, keluarganya, keturunannya, keturunannya, harta bendanya. harta bendanya. Ya Allah, Ya Allah, hancurkanlah, hancurkan, leburkanlah, leburkanlah, musnahkanlah musnahkan segala-galanya ya Allah. segala-galanya ya Allah. Bebaskan aku ya Allah. Bebaskan aku ya Allah. Berikanlah aku kebaikan ya Allah. Berikan aku kebaikan. Berikanlah aku jalan benar ya Allah. Berikan aku jalan yang benar. Ya Allah, Ya Allah, jika aku mengganggu lagi jasad ini, sekiranya aku mengganggu jasad ini, Kau laknatlah aku. Kau lanatlah aku, Kau panahkanlah aku dengan petir. Kau panahkanlah aku dengan petir. Maka akan sial aku seumur hidup. Akan siallah aku seumur hidup. La hawla wa la La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. azim. La ilaha La illallah ilaha illallah Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Kamu nak pindah ke mana? Aku nak pergi dalam hutan. Aku berikan kamu tempat yang lebih baik. Di sana banyak jenis Islam. Belajar dengan mereka. InsyaAllah. Semoga kita bertemu di padang mahsyar. Jika kamu tidak menemukan aku dalam syurga, selamatkan aku. Kerana aku telah membawa kamu kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Aku kembali kepadanya. Sedia untuk keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah. Aku melanatmu dengan lanat Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhurina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sedara istighfar, astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la illallah ilaha illallah wa asyhadu wa anna asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Yang lain ada rasa apa-apa tak? Boleh buka mata. Yang lain, awak ada rasa apa? Ada rasa macam mana? Ada benda duduk kat belakang. Awak? Panas kat belakang. Adik? Telinga abang? Sini. Dia macam tu, kadang-kadang bila seorang dalam keluarga kena, yang lain terkena tempias-tempiasnya. Tapi suami tak ada ke, abang? Sebab Biasa dia tengok kalau jenis orang yang hati kental, susah sikit nak kena. sebab sebelum tu pernah berubat, orang tu lah attack dia, lepas tu kena kat saya CP. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa rawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyabiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين. Okay.
Jadi tengok dalam 10 saat dia hilang tak? Okey, bismillah. Jadi kita betul lah bawahnya tutup sini. Pernah jatuh ke? Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahu akbar. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ada orang tanya saya kenapa perempuan mudah untuk terkena. Jawapan dia mudah. Perempuan ni dia ada seminggu waktu dia tak ibadah. Dan kebiasaan orang perempuan ni bila seminggu tu kalau tak boleh sembahyang, zikir pun tidak, istighfar pun tidak, selawat pun tidak, dia betul-betul kosong. Maksudnya time tu lah wanita ni lalai. Walaupun kita tak boleh solat, tak boleh baca Al-Quran, tak boleh pegang Al-Quran, kita boleh baca ayat lazim, Fatihah, 3 kul sebagai perlindungan, kita boleh zikir, kita boleh selawat, kita boleh istighfar. Dalam keadaan seminggu kosong itulah yang memudahkan jin-jin ni masuk dalam tubuh perempuan. Sebab banyak perempuan datang, banyak perempuan dapat gangguan ni. Saya lelaki dia tak ada. Lagi satu, lelaki semangat dia kuat, perempuan ni semangat dia lemah dan dia mudah takut. Bila kita takut, jin lagi suka ganggu kita dan dia mudah kuasai kita. Kalau kita nampak apa, lantak kau lah. Kita jangan takut, dia boring ke pula. Dan lagi satu, perasan tak kalau perempuan datang haid, dia punya marah 2 kali ganda. Kerana masa itulah banyaknya bisikan syaitan, banyaknya jin-jin cuba datang rapat. Boleh sebenarnya, boleh zikir, 3 kul boleh baca, amalkanlah, insya-Allah. Pasal jangan biarkan kosong langsung. Pasal 7 hari tu lama tu. 7 hari tu dia masuk, dia beranak pinak dalam badan kita. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Hilang tak telinga panas? Hilang. Sebelah pula. Allah. Apa? Sekejap. Okey. Balik. Ini sakit belakang juga. Dekat mana? Pinggang ke atas? Sini. Bismillah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Akak ada rasa berdebar lagi? Tak ada dah? Tak ada. Okay. Yang berdebar dia tadi lah. Dia duduk dalam kita. Kita rasa berdebar. Okey dah. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un.
Saya rasa hilang. Hilang. Sikit. Tak payah tahu, tak pusing. Allah. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau bergaduh-gaduh itulah jin lah. Kalau sakit fizikal mana boleh bergaduh. Maksudnya kalau kata bila kita tak ingat sini sadalah sakit. Maksudnya bukan ada sikit lah kat dalam badan. Pasal jin ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau mengikut pandangan para ulama, jika dijatuhkan jarum daripada langit, maka akan terkena golongan jin dulu. Nak tunjukkan jin ni sangat banyak. Dia orang ni berlaga kemaluan ataupun berlaga kulit saja, maka akan lahir anak-anak jin yang sangat banyak dan terus akil balik. Mimpi yang merujuk kepada kita melahirkan, menyusu, menimang bayi apa semua ni, konon-kononlah hasil hubungan dia dengan kita tu mendapatkan zuriat. Sebenarnya dia ada jin betina sebenarnya dengan dia sekali. Dia bersetubuh, sambil bersetubuh dengan kita, dia rogol kita ketika tidur tu, ketika dalam mimpi tu, adanya jin betina yang membiaknya dia orang dalam badan. Sebab tengok ada rawatan-rawatan yang walaupun dah keluar kan, sulit, dia sakit juga sampai saya kena pakai daun kelapa lah, daun itu, daun ini. Sebab dia beranak pinak dan Allah izinkan dia orang ni berjalan dalam salur-salur darah kita, menghala ke sana ke sini, ke sana sini. Itu sebab ada orang mudah dikeluarkan, ada tu sulit. Yang sulit ni biasanya banyak lah. Yang terzahir kerasukan ni cuma wakil-wakil dia ataupun ketua-ketua dia. Itu ketua dia. Yang kecil-kecil tu, yang lahir-lahir tu, yang kita mimpi dapat baby tu, kononnya anak kita dengan dia lah. Subhanallah. Okay, kita betul untuk abang jap, luruskan. Saya dulu rawat patah, tapi masa sekarang saya tak rawat patah. Ada juga request. Cuma rawat patah ni dia sulit sikit. Saya kadang-kadang muntah darah. Kalau contoh orang tu datang nak rawat kaki patah kanan, besok tu ataupun sehari sebelum tu ataupun lepas pada tu, saya akan rasa kaki saya patah. Kalau tangan saya akan sakit. Allah bagi saya rasa kesakitan orang tu yang tak lalu tu. Tapi kita nak ubat orang lain nanti jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izza batashtam jabbarin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ya Allah, ya Tuhan kami tubuh ini ya Allah, subhanallah, seperti azab ini yang dilahirkan. Innama amruhu izza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Selalu movement masa sujud nak bangun ke ataupun rukuk nak berdiri? Rukuk nak berdiri. Dia sujud nak bangun. Okey. Jadi kita try. Lepas kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك عفو والعافية. اللهم إنا نسألك عفو والعافية. اللهم إنا نسألك عفو والعافية.
Allah. Okey, baca Fatihah sekali. Okey, abang baca Fatihah sekali. Masuk bismillah, cuba buat sujud. Niatkan Al-Fatihah ni menjadi penyembuh diri. Ya Allah, jadikan Fatihah ni sebagai penyembuh aku, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan aku seperti azali aku dilahirkan. Okey, cuba buat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba buat movement yang abang susah pada nak sujud, nak bangun Cuba buat. Biasanya mana-mana abang akan ambil pasir, abang tak boleh. Okey, sekarang abang biasa kan? Bangun biasa. Sebab dia biasa macam tu, Ha. kena gunakan tangan sebagai tu. Okey. Dan kalau tidak, patutnya terus macam ni kan. Ha. Sebenarnya tapi oleh kerana dah biasa memang sebelum ni lagi teruk. Kena kena ditahan dulu. Kena beratkan sangat. Berat dulu baru macam ni. Ini abang cuba ada rasa perubahan tak? Sekarang dah tak perlu pun. Ya. Memang berubah. Memang terus bangun je. Alhamdulillah. Ini bukan magic, ini bukan apa-apa. Ini sebab pun itu kan dekat sebelah sini nanti dia akan rasa sakit. dia macam tu kan, macam current kan. Kalau paksa dia akan itu kena tahan ini. Ada kalau macam ini, kalau bangun macam ni, dia akan sakit di sini. Ini bangun tak ada sakit. Tak ada sakit. Ini semua kuasa Allah. Allah zahirkan melalui usaha saya. Ada orang cakap saya itulah inilah, mana boleh potong jin lah, itulah inilah. Itu pada ilmu dan pemahaman kamu. Guru saya tak sama dengan guru kamu. Pengalaman hidup saya tak sama dengan pengalaman hidup kamu. Subhanallah. Kelebihan yang ada pada saya tak sama kelebihan pada kamu. Allah ciptakan semua manusia itu manusia. Tapi ada hitam, ada putih, ada coklat, ada sawo matang, ada kurus, ada gemuk, ada kerempeng. Jadi macam-macam. Allah tu maha hebat. Semuanya ilmu Allah. Kalau kita tak dapat satu kelebihan, satu ilmu macam orang lain, kita janganlah hentam orang lain. Ada ilmu yang berdasarkan dalil, ada ilmu yang tidak berdasarkan dalil. Kita perlu faham. Jangan kita jumut sangat duduk dalam satu benda yang apa-apa pun nak dalil, nak dalil, nak dalil. Subhanallah. Main handphone, main YouTube, main Facebook, tak minta dalil. Itu kadang-kadang kita heran. Nabi tak main Facebook, Nabi tak main YouTube. Nabi tak ada handphone. Kenapa kita pakai handphone, kita tak minta dalil? Jadi ilmu Allah tu Allah turunkan mengikut zaman, sesuai dengan zaman-zaman yang kita duduk. Allah itu maha bijaksana. Bila berlaku sesuatu di luar akal, yakinlah bahawa itu semua kuasa Allah, bukan kuasa perawat. Bukan perawat hebat. Kalau hebat tak ada saya kena ludah dengan pakcik tu tadi. Tak ada kena penumpuk, tak ada kena teranjang, tak ada kena maki. Jadi di situ Allah menzahirkan bahawa semuanya hak dia, semuanya kesembuhan ni mutlak daripada Allah Ta'ala. Kita manusia usaha ikhtiar, dia bagi semua sembuh lah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita double check. Kita takut-takut ada lagi nanti dapat sikit. Kita double check. Yang lain tadi dah hilang rasa? Mana panas? Awak? Tapi bawah lutut sama juga. Sebab tadi kan dia macam sebelah sini kanan. Sebelah ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aiza wa tashtum jabbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'is samawati wal ardh ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Qahhar ya Jabbar.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, dah. Okey. Dan lagi satu pesanan penaja, kalau rasa kita hebat dalam merawat orang, dalam ilmu perubatan ke apa ke, kita bantulah orang. Jangan kita buat video, ambil video orang, kita burukkan orang, ambil video orang tu burukkan orang ni. Kita handal, kita punya pengalaman yang hebat, kita buat video, kita rawat orang, kita bantu orang. Itu lebih baik daripada kita mengatakan semua orang salah, diri kita je betul. Itulah sifat-sifat iblis. Yang iblis itu bila diciptakan Nabi Adam AS, Allah suruh tunduk hormat je, bukan sujud pun, bukan sujud ibadah, tunduk hormat pasal penciptaan baharu iaitu Adam. Iblis atas kesombongan dia merasa dia alim, dia beriman, dia hebat, dia sombong, dia tak nak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa diri dia je hebat, orang lain semua tak hebat. Ilmu aku je betul, orang lain semua salah. Jadi bila orang ada sifat-sifat sebegini, dia memakai ciri-ciri Azazil, subhanallah. Mohon dijauhkan daripada kita. Ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Kita manusia semua serba kekurangan. Yang sempurna Allah sahaja. Kita tutup mata. Niatkan dalam hati, ya Allah, dengan azan yang aku dengar ni, jadikanlah sebab penghancur, pemusnah segala jin-jin dan sihir yang masih ada dalam badan aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbi hazil a'udika min syarri. Dia rasa berapa lagi tak? Dia rasa berapa? Tak ada. Ini? Ada tak rasa berapa lagi? Sikit-sikit lah. Tak? Ada rasa berapa lagi tak? Pinggang je sikit. Pinggang sakit. Ini pusing kejap. Banyak sebenarnya kalau dia gangguan jin ni, sebenarnya banyak dalam tubuh. Yang zahir tu juru cakap dia. Saya dia beranak bina.
Bismillah. Wa qul ya Allah. كفها يا سبحان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسبنا الله يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك الله. يا حسبنا الله يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك الله. يا حسبنا الله يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك. Okey dah. Terima kasih. InsyaAllah kita akan sambung selepas siap mandian untuk interview artis-artis kita malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini Allah permudahkan urusan kita. Sungguh yang memberikan kemudahan pun Allah, yang menyulitkan pun Allah Ta'ala. Kita manusia hanya ikhtiar, usaha sehabis baik sehingga Allah bagi jalan keluar. Jadi kita dah selesai untuk rawatan malam ni. Semua yang 3 pesakit kita ni tak dapat kita mandikan sekarang lah, pasal dia orang tak bawa baju. Dan nanti selepas dekat rumah nanti dah mandi semua, baru akan dapat rasa apa orang cakap, kesan, kalau kata ada kesembuhan tu, baru dapat rasa kesembuhan total lah. Pasal mandian limau ni finishing lah ataupun penutup kita punya rawatan. Jadi kita tanya serba sedikit macam mana perbezaan sebelum dan selepas rawatan. Assalamualaikum. Ikutkan apa yang tadi, saya ada rasa yang telinga panas tu. Sekarang ni bila dah mandi limau tu, dah rasa segar sikit lah, dah kurang sikit dah. Itu sajalah. Assalamualaikum. Macam apa yang saya rasa, saya ada rasa macam benda tu ada kat belakang. Saya nampak benda tu berjalan. Memang nampak hitam. Macam lembaga hitam. Macam lembaga hitam. Tapi dia tak adalah kacau, cuma dia berjalan, dia rasa macam rasa angin, bulu roma naik. Macam tu je lah. Sekarang macam mana lepas rawatan, macam mana rasa perubahan diri? Rasa macam lagi okey. Tak rasa sakit-sakit tu semua dah tak ada? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Tadi masa rawatan saya tiba-tiba rasa macam sedih. Lepas tu belakang tengkuk dan bahu rasa macam panas-panas. Lepas tu ada rasa macam pening-pening sikit dan saya cuba untuk nak kontrol diri lah. Sekarang macam mana? Sekarang rasa macam dah okey sikit. Assalamualaikum. Tadi sebelum rawatan memang rasa macam berdebar. Lepas tu berpeluh semua, belakang tengkuk sakit. Tapi lepas rawatan, alhamdulillah badan jadi ringan. Kepala pun macam sebelum ni macam fikiran runsing. Berat runsing. Belakang pinggang sakit. Tapi lepas rawatan Abang Wan, alhamdulillah semuanya macam ringan. Macam bahu ni sebelum tu macam pikul benda yang berat. Sekarang tak Sekarang ada? dah tak ada. Alhamdulillah dia ringan saja. Rasanya sini, kadang-kadang bila kita dah deal dengan seorang perawat, jin ni dia tak tahu benda gaib pun. Cuma kita WhatsApp perawat, kita tengok YouTube, aku nak panggil dia. Dalam keadaan tu, jin tu ada bersama kita ataupun ada dalam tubuh kita, dia guna mata kita, dia tengok oh kau nak buang aku. Tu yang dia akan buat serangan sebelum perawat datang ataupun ketika pesakit ni dah niat nak buang. Masa itulah serangan berganda-ganda. Ada yang tengok video kena rasuk pun ada, macam-macam lah. Dan sebenarnya kalau gangguan ataupun sakit yang kita alami itu daripada gangguan jin, selepas dikeluarkan, automatik kita boleh rasa perubahan dia. Tak perlu ambil masa seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan. Automatik kerana benda tu dah dikeluarkan. Alhamdulillah, malam ni kita tak perlu sembelih-sembelih, kita tak perlu berkasar, kita dapat dakwah jin yang menghuni tubuh akak ni memeluk Islam. Alhamdulillah. Tadi akak sedar 50-50 ke ataupun 100% tak sedar? Saya akak masih boleh mendengar ke? Saya boleh dengar. Tapi tak boleh kontrol diri. Saya tak boleh nak bercakap. Saya dengar sebutir-sebutir. Dan sebelum ni akak kerasukan
Sama. Dia punya watak yang sama. Sama. Saya boleh dengar. Cuma saya tak boleh nak bercakap. Okey, faham. Okey, abang pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang tadi Abang Wan telah buat rawatan pada lutut saya dah kata orang tu dapat berdiri seperti biasalah. Ikutkan sebelum ni memang ada masalah lah pada lutut sebelah kiri saya ni kalau nak berdiri. Sekarang ni alhamdulillah. Betul, bila dah selepas mandi tadi pun rasa segar, rasa macam apa kata orang tu, Muda kembali. sihat kembalilah. Alhamdulillah Abang Wan. Terima kasih. Okey. Cerita satu soalan lagi. Okey, sekejap lagi pas balik ke belakang. Bila keluarga ataupun diri ada gangguan, apa efek buruk ni? Selalu bergaduh ke? Selalu bertengkar ke? Jadi panas antara keluarga ke? Boleh ceritakan sikit pengalaman? Sebenarnya bila ada perselisihan faham ataupun berselisih pendapat, maksudnya kita rasa macam tak tenteram, macam orang kata dalam keadaan yang tak sehaluan. Masing-masing nak betulkan diri masing-masing. Maksudnya cakap tak nak kalah lah. tak nak kalah, cakap tak nak kalah. Apa yang dia cakap semuanya kena betul dia, padahal kalah salah sebenarnya tu. Jadi dekat situ jadi macam tak, apa kata orang tu, tak harmoni. Betul. Nanti semua kata orang tu kira macam kalau dalam satu rumah tu tak bertegur siapa, tu satu perkara yang tak baik lah kan. Okey, Akak. Untuk saya rasa macam jiwa saya sunyi. Sebab abang kalau dia balik kerja pun dia akan tidur kat luar. Dia tak nak tidur. Rasa macam panas. Abang tak boleh tidur dalam bilik, rasa panas. Rasa tak selesa. Saya kan macam pelik. Macam asal dia tidur macam asyik tidur kat luar. Kadang-kadang saya kejut dia. Tapi dia tak nak bangun. So saya rasa macam apa ni, kenapa saya seorang-seorang? Kenapa saya macam rasa sunyi seorang. Macam tu saya rasa sunyi. Saya ada yang tadi tu kat tengah-tengah. Dia sampai tahap bila ada jin jatuh cinta pada seseorang, khususnya isteri orang lah. Suami ni dia tak boleh duduk satu bilik. Dia akan rasa panas, rasa tak tentu arah. Lepas tu dia macam-macam. Ada yang buatkan isteri ni nampak muka suami hodoh, ada yang suami nampak isteri hodoh. Dia tutup selera untuk segala benda. Betul. Saya pernah nampak muka suami saya macam tengkorak. Saya selalu cakap dengan dia, kenapa? Saya ingat dia yang kena tau. Saya cakap, kenapa abang ni muka macam tengkorak? Saya cakap dengan dia. Lepas tu adanya bisikan-bisikan macam-macam. Subhanallah. Okey, adik? Untuk saya pula, saya selalu rasa macam jiwa saya tak tenang. Kadang-kadang rasa macam tak puas hati dengan orang, rasa macam tiba-tiba nak marah, nak cari salah orang. Tanpa sebab Lepas tu rasa bila saya seorang, saya rasa macam selalu takut. Takut tanpa sebab, menangis tiba-tiba, sedih tanpa sebab. Itu semua jin ni dia akan ganggu emosi, ibadah dengan fizikal. Fizikal sakit lah. Okey, adik? Kalau untuk saya, bila orang marah, saya akan marah dia balik. Saya tak boleh kawal saya punya kemarahan. Kalau orang thinking, saya lagi thinking orang tu. Subhanallah. Saya lebih kurang macam dia. Saya akan rasa macam nak marah balik. Saya akan menyalahkan orang tu balik. Dan bila apa yang macam kalau ikutkan saya rapat dengan mak saya, bila mak saya cakap apa je, saya macam tak boleh nak ikut. Tak boleh nak ikut. Itu je lah. Sungguh bila mereka mendampingi kita, akan terzahirlah sifat-sifat mereka pada diri kita. Suka buat kerosakan, suka bergaduh, baran. Pasal mereka ini dicipta dari api. Dan amarah ni sebenarnya sifat api lah. Pesanan saya kepada sahabat-sahabat kita yang menonton, mungkin ada di antara isteri anda, suami anda, keluarga anda ada gangguan jin, dan kita tahu mereka ini ada gangguan. Bila berlakunya pertengkaran ke apa ke, kita ni yang sihat ni, kita beralah lah dan bantulah mereka semua keluar daripada gangguan jin. Banyak antara kita menganggap orang yang ada gangguan jin ni
menakutkan, kita pinggirkan mereka, kita pulaukan mereka. Sebenarnya tidak. Kita sebagai keluarga, sebagai kawan-kawan kepada sahabat kita yang ada gangguan ni, patutnya kita bantu mereka supaya mereka dapat jalan keluar, mereka sihat. Kadang-kadang pesakit ni dia orang tak minta pun dia nak sakit. Macam penerima saka lah. Dia orang ni macam dulu-dulu memang diambil, tapi zaman sekarang benda tu kadang-kadang datang sendiri, memilih kita, takdir tu memilih kita. Jadi kita tak boleh nak pandang serong, cakap orang tu belah hantu lah, orang ni belah hantu lah. Subhanallah. Jadi kita bantu semua orang, kita cari perawat yang benar-benar mengikut syariat, yang tidak menggunakan bantuan jin juga. Kerana ada juga di antara perawat yang masih menggunakan bantuan jin. Bukan saya cakap saya nak menyalahkan mereka ke apa, tidak. Cuma ada hadis Nabi yang melarang manusia meminta pertolongan jin, walau apa tujuan sekalipun. Dan lagipun kita kenalah ikut panduan-panduan hadis Nabi dan juga Al-Quran, supaya kita tidak menggunakan hikmat lain. Kita hanya bersandarkan Allah semata-mata. InsyaAllah selepas kita rawat nanti, saya punya PA akan bagi amalan. Jagalah amalan-amalan zikir yang kita bagi tu sehari sekali je. Maghrib nak ke isyak tu ada masa, lepas dah siap doa lepas maghrib tu, terus buat amalan tu 15 minit. Jadikan amalan tu amalan harian dan juga tabung akhirat lah. Jangan beramal kerana nak sihat saja, jangan beramal kerana nak perlindungan gangguan jin saja. Beramal lillahi ta'ala, kerana amalan yang saya susun tu dia simple tapi sangat dahsyat lah. Saya bagi 4 je amalan. Mungkin ada penonton kita yang nak amalkan 4. Zikir yang pertama, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, maka dia akan masuk syurga. Sehari 100 la ilaha illallah kali 365 hari, takkan tak ada satu pun yang ikhlas yang dapat menyebabkan kita masuk syurga. Yang kedua, selawat ke atas Nabi. Saya bagi selawat paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita tetapkan 100 kali. Barang siapa berselawat 1 kali, Allah dan seluruh para malaikat akan berselawat 10 kali ke atas dia. Diampunkan 10 dosa, ditulis 10 pahala, diangkat dengan 10 kemuliaan. Kita buat 100, kita dapat 1000. 1000 kali dengan 365 hari, ataupun 5 tahun lagi mungkin kita meninggal. Agak-agak takkan tak ada satu pun selawat yang boleh buat kita dapat syafaat Nabi. Subhanallah. Yang ketiga, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang mana istighfar ni sebab diampun dosa, diterima taubat dan diberi rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki tu apa? Sihat. Rezeki tu apa? Ketenangan. Rezeki tu apa? Kebahagiaan. Rezeki tu apa? Harmoni. Rezeki tu apa? Duit dan juga kekayaan. Subhanallah. Dan yang keempat, zikir subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, ataupun subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, kalau nak pendek. Jadi zikir ini Nabi janji, barang siapa berzikir subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bukan lautan Pidi, bukan lautan Melaka, bukan lautan Terengganu, tapi sebanyak lautan yang ada dekat dunia ni. Walaupun dosa kita sebanyak itu, dengan zikir yang kita amalkan setiap hari 100 kali, 100 kali, 100 kali, lalu kita meninggal, adakah kita akan balik kepada Allah dengan dosa? InsyaAllah kita akan balik dengan bersih ataupun fitrah. Jadi saya pada pihak saya mohon maaf kalau ada terkasar, kalau ada tergores, kalau ada yang salah daripada pihak saya. Saya minta maaf pada abang dan juga akak. InsyaAllah kebenaran tak pernah mengalah, boy.